Baik saudara, langsung dari Bumi Kenyalang, perincian mengenai pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Kita langsung saja bersama rakan penyampai Vanessa Mering di studio berita di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Dia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tunopeng dalam sidang media di Kuching hari ini memaklumkan Kerajaan Sarawak memberi penghormatan penuh negeri kepada mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sebagai tokoh yang telah memberi khidmat bakti cemerlang kepada Sarawak dan negara. Katanya ini terutama sekali dalam pembangunan sumber asli negara di peringkat persekutuan dan negeri. Kerajaan Sarawak mengisytiharkan tempoh berkabung di seluruh Sarawak bermula pada hari ini serta esok, dan bendera hendaklah dinaikkan separuh tiap di seluruh negeri Sarawak. Menurut beliau, sebarang acara yang melibatkan hiburan hendaklah ditangguhkan. Masjid dan rumah ibadah adalah digalakkan mengadakan majlis doa bagi memperingati pemergian Allahyarham. Sementara itu, istiadat penghormatan terakhir Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib akan diadakan di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak esok. Orang ramai berpeluang memberi penghormatan terakhir mulai jam 8 pagi hingga 11.30 pagi. Selepas itu, jenazah akan dibawa ke Masjid Demak untuk disolatkan sebelum dikebumikan dengan istiadat pengebumian negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya. Pemergian mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud satu kehilangan besar buat negara dan Sarawak khususnya. Allahyarham merupakan figura yang amat dikenali dan tokoh politik yang telah memainkan peranan penting dalam pembangunan Bumi Kenyalang sehingga digelar Bapa Pemodenan Sarawak. Dilahirkan pada 21 Mei 1936, Tun Pehin Sri Abdul Taib, watak utama yang menerajui Sarawak selama 33 tahun sebagai Ketua Menteri dan berjaya mengubah Sarawak daripada sebuah negeri terpencil pada tahun 60-an kepada wilayah moden dan progresif di Malaysia pada hari ini. Perjalanan politik Allahyarham dalam mentransformasi Sarawak bermula dari pelantikannya sebagai Menteri Perhubungan dan Kerja Raya di dalam Kabinet Sarawak yang pertama di bawah Ketua Menteri Sarawak ketika itu, Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Membangunkan Sarawak adalah tugas yang sukar dan mencabar berikutan keadaan geografi, keluasan dan kurang membangun selain ancaman pemberontakan komunis ketika itu. Allahyarham bersyukur dengan adanya orang-orang yang berkebolehan, infrastruktur asas di Sarawak seperti jalan dan jambatan dapat dibina untuk menghubungkan bandar utama seperti Simbangang, Sibu, Miri dan Limbang serta Lawas. Selepas berkhidmat di peringkat negeri, Tun Abdul Taib dipanggil oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Rahman, untuk menjadi sebahagian daripada Kabinet Persekutuan sebelum kembali ke Sarawak dan dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak keempat pada 26 Mac 1981. Selama 33 tahun memimpin Sarawak, Allahyarham mengamalkan dasar politik pembangunan yang memfokus kepada perubahan, peluang mobiliti dan kesaksamaan kepada semua rakyat. Sebagai watak utama dalam pentadbiran Sarawak, sumbangan besar Allahyarham sememangnya tidak dapat ditandingi. Antaranya ialah penubuhan Lembaga Kemajuan Bintulu untuk manfaat sumber minyak dan gas Sarawak, penubuhan bahagian pentadbiran baru seperti Mukah, Betong dan Semarahan, selain penaik tarafan Kuching dan Miri sebagai bandaraya. Tidak dilupakan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi, salah satunya penubuhan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS di Kota Semarahan. Tun Pehin Sri Abdul Taib turut menekankan pembangunan ekonomi melalui penubuhan taman perindustrian seperti Taman Perindustrian Samajaya, Taman Perindustrian Demak Jaya, Taman Perindustrian Samalaju dan Taman Perindustrian Tanjung Manis yang menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Program pembangunan Allahyarham adalah menyeluruh merangkumi pembangunan tanah, kayu balak, pemeliharaan alam sekitar, pembangunan bandar dan luar bandar serta mentransformasi perkhidmatan awam. Sumbangan besar Allahyarham Tun Abdul Taib juga dibuktikan melalui pelbagai inisiatif. Antaranya yang paling ketara ialah pemilihan Kota Semarahan sebagai hub pendidikan selain memiliki Pusat Jantung Sarawak, Pusat Sains Sarawak dan Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika.
Penubuhan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda untuk memanfaat potensi tenaga hidroelektrik menerusi projek empangan hidroelektrik HEP seperti Batang Air, Bakun dan Murum serta Baleh yang dijangka siap pada 2027. Projek HEP telah membolehkan Sarawak menarik berbilion ringgit dalam pelaburan langsung asing kerana mampu menawarkan tarif yang kompetitif serta mampu mengeksport kuasa ke Kalimantan. Dari segi politik, Allahyarham menerojui Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB selama 33 tahun menyaksikan Sarawak mempunyai kerajaan yang stabil selain berjaya menyatu padu rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Selepas berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak sehingga 28 Februari 2014, Allahyarham kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada 1 Mac 2014 dan berakhir pada 25 Januari 2024. Pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud merupakan satu kehilangan besar kepada Sarawak dan negara. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata Allahyarham Tun Pehin Sri Taib seorang perancang induk dan arkitek yang hebat bagi Sarawak yang moden, bersatu dan progresif. Dato' Ahmad Douglas menerusi kenyataan media berkata Allahyarham sememangnya memainkan peranan yang sangat penting dalam mentadbir dan memacu kejayaan Bumi Kenyalang. Tun Pehin Sri Abdul Taib amat membanggakan kerana berjaya memimpin Sarawak melalui politik saling hormat-menghormati, kerjasama dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama sekaligus menjamin keharmonian dan perpaduan yang Sarawak nikmati hari ini. Visi Allahyarham, kemahuan dan komitmen penuh untuk memodenkan dan membangunkan Sarawak seperti sekarang tidak akan dilupakan. Sementara itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan Allahyarham bagaikan bapa sendiri dan tokoh yang paling banyak berjasa kepada Sarawak. Saya rasa dari pengorbanan kepada public service, sukar untuk sesiapa yang lain yang dapat menandingi pengorbanan tersebut. Sepanjang hayat beliau telah berkhidmat kepada negara dan juga negeri Sarawak daripada peringkat umur yang paling muda 20-an sehingga beliau meletak jawatan sebagai Ketua Menteri. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menerusi hantaran di laman Facebooknya berkata Allahyarham telah mengabadikan sepanjang perjalanan hidupnya untuk membangun dan mensejahterakan Sarawak. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menerusi perkongsian di Facebook berkata, pemergian Allahyarham Tun Taib merupakan kehilangan seorang negarawan dan pemimpin ulung negara. Katanya Allahyarham merupakan pemimpin yang telah meletakkan asas kukuh perpaduan dalam kepelbagaian di Sarawak, pembangunan fizikal dan insaniah serta memperkasa wanita. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. RTM Sarawak mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Kita kembali bersama dengan Dia di Angkasa Puri untuk perkembangan berita seterusnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.